Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Alfairez Jemurin membawakan anda Buletin UKAS edisi petang 28 Julai 2020. Berita dimulakan dengan sambutan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri Sarawak pagi tadi. Wartawan Buletin UKAS Leah Amera Anwar Rigos ada laporannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lia Amira yang kini berada di Dewan Undangan Negeri Sarawak bersempena dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg. Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan tahun ini bertemakan Malaysia Prihatin amat bertepatan dengan aspirasi yang didukung kerajaan bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan NGO mahupun orang perseorangan turut bersama-sama memerangi musuh di kala ini iaitu wabak COVID-19. Pemimpin-pemimpin negeri Sarawak hari ini semuanya berkumpul bersatu hati bersama-sama menyambut kegemilangan Malaysia tercinta. Simbolik perasmian akan dilaksanakan dengan penyerahan jalur gemilang, kibaran jalur gemilang dan seterusnya pelancaran pelepasan konvoi jalur gemilang. Diikuti jalur gemilang yang akan dipacakkan di setiap kereta Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Untuk itu saya sebagai rakyat Malaysia, anak jati Sarawak amat bersyukur dan berbangga kerana dapat menjalani kehidupan yang aman dan harmoni. Justru saya mengajak rakyat Malaysia untuk sama-sama terus menyemarakkan lagi keharmonian yang dikecapi selama ini agar Malaysia terus kekal stabil dan gemilang. Saya Lia Amira dan jurvideo Douglas Demong melaporkan untuk Buletin UKAS. Seterusnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg menghadiri majlis penyerahan sedidik sendirian berhad oleh Sarawak Economic Development Corporation SEDC kepada Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK dalam satu majlis ringkas di Wisma Bapa Malaysia petang Isnin. Dalam ucapannya, beliau berkata kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk menyerap sedidik dalam sistem kerajaan dan mengambil peranan pendidikan awal kanak-kanak bagi memastikan golongan kanak-kanak mendapat pendidikan berkualiti. Dan berdasarkan kepada wujudan sedidik dan kualitinya dan juga hasrat kerajaan untuk memberikan peluang yang baik kepada anak-anak kita dari sudut pendidikan awal, maka kerajaan telah memutuskan supaya sedidik diserapkan dalam sistem kerajaan negeri. Dalam kita hendak meningkatkan kualiti pendidikan anak-anak kita dari awal lagi. Dan dengan itu maka dapatlah mereka meneruskan usaha pendidikan di peringkat primary dan seterusnya di peringkat secondary, terus ke peringkat yang lebih tinggi dalam suasana dan keadaan yang dikatakan sebagai kompetitif. Dalam pada itu, jelas Datuk Patinggi Abang Zohari, pengambil alihan sedidik itu juga dilakukan bagi memperluaskan pendidikan awal kanak-kanak khasnya ke kawasan luar bandar. Dan ini harus kita beri juga peluang kepada kawasan bawah bandar. Kerana maklumlah kos untuk wujudkan sekolah yang berkualiti di luar bandar agaklah tinggi. Dan pihak SDC, their core business is more on economy, though a bit of social. Tapi kalau ia menjadi satu agensi yang mainkan peranan dalam eksklusif pendidikan awal, sudah tentu kosnya agak tinggi. Sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk mengambil alih operasi sedidik supaya kualiti sedidik ini dapat kita luaskan di kawasan-kawasan yang lain di luar bandar khasnya. Ujarnya lagi, usaha ini adalah bagi mendedahkan kepada anak-anak mengenai infrastruktur yang terkini di luar bandar sama dengan pembangunan yang sedang dialami di kawasan bandar seiring dengan aspirasi kerajaan Sarawak menjadikan Sarawak negeri yang maju menjelang 2030.
Dalam majlis sama, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWK PK Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah memberitahu sebanyak 26 tadika dan taska sedidik akan dilakukan kerja pembaikan dan naik taraf dengan peruntukan sebanyak RM1 juta yang telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak. Pada tahun ini, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan berjumlah RM1 juta untuk kerja-kerja pembaikan dan naik taraf 26 buah tadika dan taska sedidik. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Ujar beliau, sedidik akan mewujudkan satu pusat kecemerlangan iaitu Sedidik Center of Excellence mulai tahun 2021 bagi melatih anak-anak dalam bidang yang diminati dan juga untuk membangunkan potensi yang berjaya dicungkilkan melalui Sarawak Kids Got Talent. Pusat ini nanti tidak akan terhad kepada anak-anak sedidik saja tetapi boleh dimanfaatkan oleh anak-anak yang lain. Anak-anak ini akan kita kembangkan bakat mereka sama ada dalam bidang public speaking ataupun dalam bidang arts and culture and also innovation. Datuk Seri Hajah Fatimah turut memberitahu bahawa sedidik akan mengambil alih 5 buah tadika komuniti di kawasan Apoh Tutoh yang telah dibina CSR Petronas. Akses pendidikan awal kanak-kanak kepada kanak-kanak di luar bandar dan juga di pedalaman. InsyaAllah sedidik akan mengambil alih 5 buah tadika di kawasan Tutoh Apoh. Ini adalah tadika komuniti yang telah dibina melalui CSR Petronas bagi kanak-kanak Penan bertempat di Long Leng, Long Jenalong, Long Kerangan, Long Kawak dan Bak Selulong. Berita selanjutnya. Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di peringkat kampung daerah lawas yang menerima geran kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar Malaysia perlu memastikan ia digunakan dengan sebaik-baiknya demi keperluan penduduk. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sum Agong semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan geran tersebut pada Sabtu berkata ia membolehkan projek dan program setempat dapat dilaksanakan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam pada itu turut disampaikan geran kepada masjid dan surau di daerah lawas yang akan digunakan bagi keperluan sambutan Hari Raya Aidiladha yang disambut pada 31 Julai ini. Manakala seramai 50 penerima yang terdiri dari pelbagai jabatan dan pertubuhan juga menerima geran kerajaan masing-masing. Sementara itu, ujar Datuk Henry lagi Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dalam menyediakan infrastruktur dan prasarana bekalan air dan elektrik di kawasan luar bandar di negeri ini. Beralih ke perkembangan COVID-19 menerusi sidang media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak oleh Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusinya Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas pada Isnin. Tiada penambahan kes positif dan kes sembuh dilaporkan dan menjadikan angka keseluruhan kedua-dua kes kekal. Pada hari ini tidak ada kes positif COVID-19 dilaporkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID di negeri Sarawak kekal kepada 650 kes. Dimaklumkan juga tidak ada kes baru sembuh dan discharge dari hospital. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 563 atau 86.62%. Selain itu, sebanyak 11 PUI baru direkodkan yang mana 2 kes masih menunggu keputusan makmal. Turut dimaklumkan tiada kenaikan kes melibatkan kluster aktif. Dalam perkembangan sama, Datuk Ahmad Douglas memberitahu Sarawak masih dalam kategori zon kuning bukan seperti yang telah diumumkan di laman sosial baru-baru ini yang mengatakan Sarawak kini berstatus zon merah. Sarawak masih dalam kategori kuning. There's a big debate in the media social because Kuala Lumpur bagi kita warna merah, tapi Sarawak masih pendirian bahawa we are still yellow. But let us not debate over those issue.
Let us move forward and find out how do we reach that figure di Masih Yellow. Penjelasan telah dibuat oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zeng Hing dalam sidang media sama. The initial report we sent to Ministry at the time was supposed, if you follow that figure, report supposed to be read, but after that, the last minute we did some, after we did a thorough checking, two other cases, one supposed to be under Samarahan, the other one's under another district. So because of that, the status should be actually still maintained at yellow. Unfortunately, we did send a report to the ministry, but I think it was probably towards the last minute. So, and also maybe our officer failed to notify the counterpart in the ministry. So we really apologize for the confusion. But I mean, just to inform that Kuching is still yellow. Menerusi mesyuarat JPBN Sarawak pula, Dato' Amar Douglas menjelaskan bahawa beberapa arahan telah diputuskan akan berkuatkuasa 1 hingga 14 Ogos 2020. Semua warga negara Malaysia, termasuk rakyat Sarawak yang balik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, akan dikuarantin di pusat kuarantin telah disediakan oleh kerajaan. Semua kos kuarantin dan ujian sampel akan ditanggung oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk semua rakyat Sarawak, termasuk pejabat awam persekutuan yang bertugas di Sarawak. Bagi mereka yang tidak tergolong, mereka perlu menanggung sendiri kos kuarantin dan ujian sampel COVID-19. Manakala bagi warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang balik dari luar negara, arahan yang telah dikeluarkan sebelum ini masih berkuat kuasa. Semua penerbangan komersial dari Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Labuan, begitu juga sebaliknya akan dikurangkan. Pergerakan dari zon 1 ke zon 2 dan sebaliknya dari zon 2 ke zon 1 hendaklah mendapat kebenaran dari pihak polis terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan. Walau bagaimanapun, pergerakan di dalam zon adalah dibenarkan. Beliau menambah semua tempoh masa operasi perniagaan di bahagian Kuching, Samarahan dan Serian akan dihadkan bermula dari pukul 6 pagi hingga 10 malam, juga berkuat kuasa pada 1 hingga 14 Ogos 2020. Sekian bersama saya Al-Faiz dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebelum itu, saya mewakili Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan dan jom kibarkan jalur gemilang. Salam UKAS.